Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqeen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung kuliah kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan mulia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan hari ini kita masuk pada perbincangan satu tajuk, merupakan rentetan daripada tajuk yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, iaitu hari ini tajuknya ialah bayanu manzilatis sunnati fil haditsin nabawi. Bab menerangkan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim. Hari ini kita membincangkan tentang kedudukan dan kemuliaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan makna yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan menguatkannya dengan mensyarahkan makna-makna ayat Quran dan menerangkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab Indo hadis atau kitab-kitab daripada Ummahatul Kutub, dalam Kutubus Sunan dan Kutubus Sunnah seperti Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Nasa'i rahimahullah jami'an, dan juga imam-imam yang lain ulama hadis, kita dapati bahawa mereka telah mengarang kitab-kitab ataupun mengumpulkan hadis-hadis dan meletakkan mengasingkan kitab-kitab yang khas berkaitan dengan kewajipan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Syekh, Syekh terangkan di sini, dan saya pada malam ini saya lebih banyak saya tidak membaca semua yang disebutkan oleh Syekh kerana tajuknya agak panjang. Cuma bagi yang meneliti nota, kita, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 101. Muka surat 101 daripada nota yang disediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Syekh kata, qala al-muallif hafizahullah wa qad uniya ahlul ilmi bi jam'i hadhihi al-ahadith. Ahlul ilmu telah berperanan mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan kewajipan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepadanya. Fa'aqad al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih al-Bukhari dan kitab As-Sahih, beliau telah meletak satu bab atau satu kitab. Kita tahu bahawa Imam Bukhari rahimahullah membahagikan kitab beliau kepada kitab-kitab. Kita lihat kepada kitab Imam Bukhari rahimahullah, kitab Sahih, kita akan dapati bahawa beliau meletakkan 4 lebih kurang dalam 97 kitab, iaitu mewakili 97 bab
yang mana di dalam bab itu terdapat perbincangan topik-topik yang dinamakan sebagai abwab. Kitab di sini artinya ialah bab khusus. Imam Bukhari rahimahullah telah meletakkan satu bab khusus berkaitan dengan sunnah Nabi SAW dalam kitab beliau, iaitu dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Ini pelajaran kita pada malam ini agak penting bagi penceramah-penceramah, pengkuliah, ustaz-ustaz yang ingin mengajarkan tentang tajuk kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau menerangkan tentang di manakah sumber untuk kita dapatkan hadis-hadis berkaitan dengan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau telah meletakkan satu tajuk khas, iaitu dalam satu kitab yang dinamakan sebagai Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Iaitu kitab yang ke-96. Kitab yang ke-96 dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu kedua terakhir. Kitab terakhir Kitab Tauhid. Kitab 96 tajuknya Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Kitab dalam bab menerangkan wajib berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sebelumnya ada satu kitab yang beliau letakkan, itu kitab Akhbarul Ahad. Kitab menerangkan tentang khabar-khabar ahad. Ini penting, bab tajuk khabar ahad. Kemudian Kitabul I'tisam, kemudian terakhir sekali Kitabut Tauhid. Dalam Kitabul I'tisam ini, Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, beliau telah menyebutkan 29 bab. 29 bab berkaitan dengan kitab, iaitu nak menerangkan tentang kewajipan berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Beliau telah mendatangkan dan menulis, meletakkan 29 bab berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tajuk, iaitu wajib berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Daripada 29 bab tersebut, kalau kita lihat pada bilangan hadis-hadis yang tersebut dalam kitab ini, mengandungi 103 hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang makanatus sunnah, kedudukan sunnah Rasulullah SAW dan kewajipan untuk mentaati sunnah Nabi SAW, dan juga hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman terhadap orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dan menyelisihinya. Jadi dalam Sahih Bukhari kita akan dapat nampak Syekh rahimahullah datangkan dalam kitab ini sahaja lebih kurang 103, bukan lebih kurang, memang 103 hadis berkaitan dengan tajuk. Dan tajuk-tajuk itu dibahagikan kepada 29 bab. Saya bagi contoh antara bab-bab yang disebutkan. Contoh bab yang kedua disebut Babul Iqtida'i bi Sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab kewajipan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bab ma yukrahu min kasratis su'al. Bab dia adalah tidak disukai bagi orang yang suka banyak bertanya, iaitu bertanya dengan apabila datang perintah, bukan bertanya untuk mengetahui ilmu. Untuk belajar ilmu bertanya bagus, tapi pertanyaan tatkala datangnya perintah, dia tidak melaksanakan perintah namun diikuti dengan pertanyaan, iaitu dengan pertanyaan tersebut tujuannya ialah untuk melambat-lambatkan. Tujuannya ialah untuk melambat-lambatkan pelaksanaan terhadap satu perintah. Maka bab ini berkaitan dengan orang-orang yang berperangai seperti ini. Bab ma yukrahu min kasratis su'al wa min takallufi ma la ya'ni. Bab adalah makruh atau tidak sukai orang yang suka banyak bertanya dan suka buat-buat alasan yang tidak ada kaitan dengan apa yang diperintahkan. Contoh yang keempat lagi, bab keempat, Imam Bukhari letakkan satu bab al-iqtida' bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 29 bab. Tiap-tiap bab ini mengandungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bab yang mengandungi 5 hadis, ada bab mengandungi 11, 12, ada bab yang mengandungi hanya 2 hadis dan sebagainya. Yang penting Al-Imam Bukhari rahimahullah telah menyusun kitab beliau
dalam kitab I'tisam ini sebanyak 29 bab untuk menerangkan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang perlu saya ingatkan, kalau kita lihat kepada 29 bab, kita dapati bahawa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada bab ini, Imam Bukhari rahimahullah menerangkan tentang kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi dan tercelanya orang-orang yang melakukan bid'ah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti bab yang kelima, beliau kata bab ma yukrahu minan ta'ammuki wat tanazu'i fil ilmi wal ghuluwi fid din wal bid'ah. Bab tercelanya orang-orang yang mendalami dan berbalah dalam suatu perkara ilmu yang jelas dan melampau dalam beragama dan melakukan bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan bab seterusnya beliau kata bab ithmu man awa muhdisan, bab dosa orang-orang yang melindungi orang yang melakukan bid'ah, melakukan perkara yang baru. Dan bab yang ketujuh beliau kata bab ma yuzkar min zammir ra'yi wa takallufil qiyas, bab menerangkan tentang hinanya orang yang mendahulukan pandangan dia dan cuba untuk bertakalluf melakukan qiyas dalam suatu perkara, iaitu qiyas yang berlawanan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tengok bab ni terus menerus bila menerangkan tentang apa, tentang kewajipan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Al-Quran dan sunnah, yang disebut al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kitab dan sunnah dan menjauhi bid'ah dalam beragama. Inilah dia kesimpulan yang disebutkan dalam kitab Al-Imam Bukhari rahimahullah. Selain pada Imam Bukhari, kita buka pada kitab Imam Abu Daud rahimahullah, dan kitab beliau As-Sunan, beliau juga melakukan perkara yang hampir sama, iaitu kitab dalam kitab Sunan Abi Daud ada kitab Sunnah. Kitab Sunnah, di dalamnya terdapat bab-bab berkaitan terdapat 23 bab berkaitan dengan keterangan kewajipan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kelima dan yang keenam, iaitu bab fi luzumis sunnah, bab wajib bermulazamah atau mendampingi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Begitu juga bab yang ke-6 atau bab yang ke-7, ikut pada setengah cetakan ke-7, setengah cetakan bab ke-6, itu bab man da'a ila sunnah, bab orang-orang yang menyuruh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan jumpa beliau juga akan sebut bab yang kedua daripada kitab sunnah yang dalam kitab Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Di sini dalam kitab Sunan Abi Daud ada bab mujanabatu ahlul ahwa'i wa bughdihim, bab wajib menjauhi ahli ahwa, ahli ahwa, ahli hawa nafsu atau ahli bid'ah, dan membenci mereka. Dan juga bab tarkus salam ada ahli ahwa, bab tidak memberikan salam kepada ahli bid'ah. Dan bab an-nahyu 'anil jadil fil Quran, bab larangan untuk melakukan debat berkaitan dengan Al-Quranul Karim atau berdebat berkaitan dengan perintah-perintah yang terkandung Al-Quranul Karim. Bab membincangkan tentang perkara mutasyabih Al-Quran, bukan sebut membincangkan, ini babun nahyi anil jidali wattiba'il mutasyabih Al-Quran, bab larangan untuk berdebat dan mengikuti suatu perkara yang ayat-ayat yang tidak jelas dalam Al-Quranul Karim. Kita jumpa lagi bab-bab yang berkaitan, dan ada yang penting, tuan-tuan, saya nak terangkan tentang bab ni. Kata siapa? Bab ma yadullu ala tarkil kalam fil fitnah, bab menerangkan bahawa lebih baik meninggalkan kata-kata ketika berlaku fitnah, iaitu ketika berlaku satu kecelaruan dan kita pun tidak tahu yang mana betul dan salah, maka hendaklah kita meninggalkan kata-kata itu lebih, meninggalkan daripada memberikan pandangan itu lebih baik apabila pandangan kita tidak memberikan suatu kebaikan. Dan perkara ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita bincangkan, kerana ada orang suka menerangkan atau berbicara tentang suatu perkara yang tidak jelas sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara, menimbulkan perbalahan. Dan ini perkara perlu ditinggalkan, kerana meninggalkan kata-kata dan pandangan yang boleh membawa kepada huru-hara itu suatu perkara yang dituntut dalam syariat.
Dan kita dapat juga bab fil raddi adal irja, dalam Sahih Abu Daud dan kitab Sunan Abu Daud. Dia kata bab dalam kitab sunnah ini, dia kata bab fil raddi adal irja, bab penolakan terhadap golongan murji'ah atau terhadap kepercayaan al-murji'ah, al-irja. Dan bab fil qadar sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa golongan murji'ah memang wujud dalam syariat. Kita dapati bahawa ada di kalangan ilmuwan moden, bukan ilmuwan, malah golongan yang membawakan syubhat, tapi mereka dikenal sebagai ilmuwan di tanah Arab. Mereka menafikan kewujudan golongan murji'ah kerana sebab penafiannya mereka merasakan bahawa akidah yang disebutkan oleh golongan murji'ah itu bertepatan dengan apa yang mereka i'tiqadkan, maka mereka menafikan kewujudan golongan murji'ah. Jadi kalau kita rujuk kepada Sunan Abi Daud dan kitab-kitab hadis, jelas menunjukkan bahawa memang wujud golongan murji'ah. Sebab itu Imam Abu Daud letakkan satu bab bertajuk bab fi raddil irja, bab menolak pemikiran irja atau akidah irja. Dan ada bab fil jahmiyah, bab menerangkan tentang akidah jahmiyah atau kesesatan golongan jahmiyah. Sama juga golongan yang menafikan adanya akidah irja, mereka juga menafikan adanya fitnah al-jahm bin Safwan ataupun jahmiyah. Kalau kita baca hadis-hadis daripada kitab-kitab induk ini, kita dapati bahawa apa yang dibincangkan oleh ulama akidah itu suatu perkara yang benar-benar wujud dalilnya daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab yang kedua yang menerangkan tentang kedudukan sunnah. Kitab yang ketiga yang Syekh rujuk ialah kitab Al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan saya tidak buka, ada di belakang sini kitab Al-Imam Tirmizi rahimahullah, iaitu kitab Al-Jami'. Al-Imam Tirmizi rahimahullah atau kita kenal sebagai kitab Sunan Tirmizi. Dalam kitab Al-Ilmi beliau menerangkan tentang beberapa tajuk. Dalam kitab Al-Ilmi ada beberapa tajuk yang diberikan babnya dengan nama wujubu luzumi sunnah, wajib melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal akhdhu biha wal intihai amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab wajib mendampingi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengan sunnah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belum masuk pada hadis, kita masuk pada sumber-sumber hadis, kerana tajuk kita ialah menerangkan tentang kedudukan, bab menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW dalam hadis Nabawi. Maka kita dapati bahawa hadis ini perlu kita rujuk kepada kitab-kitab induk hadis. Kita dapati bahawa ulama-ulama hadis telah memberikan penekanan tentang bab mengikuti sunnah Nabi SAW. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan juga yang keempat yang disebutkan sini adalah Imam Ibn Majah rahimahullah dan kitab beliau As-Sunan. Di mukaddimah beliau menerangkan tentang mukaddimah as-sunnah berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi SAW, dan di mukaddimah itu beliau meletakkan 24 bab yang mengandungi 266 hadis berkaitan dengan kewajipan berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW. Dan bagi siapa yang suka untuk berdakwah kepada golongan anti hadis dan sebagainya, kuliah kita pada malam sangat penting, iaitu kita boleh merujuk kepada hadis-hadis berkaitan dalam kitab, dan kitab Sahih Bukhari dan kitab Imam Tirmizi, dalam kitab Ibnu Majah, dalam kitab Abu Daud, supaya ini menjadi sumber kita, menjadi bekalan untuk kita ketika berbicara tentang tajuk ini. Dan dalam 24 bab tersebut terdapat 8 bab yang pertama beliau menerangkan secara berturut-turut berkaitan dengan bab ittiba'us sunnah wa ta'zimiha, bab at-taghliz ala man aradaha, bab ittiba'us sunnah khulafa ar-rasyidin, bab ijtinabul bid'ah wal jadal,
kita akan dapati bahawa semua bab-bab yang disebutkan akan menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi, dan kita hendaklah sentiasa, perbuatan kita, perkataan kita sentiasa melazimi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memuliakan perkara tersebut. Walaupun apa yang Nabi ajar kadang-kadang hanyalah lafaz yang sedikit, namun sekiranya kita lakukan, ianya lebih mulia daripada kita membuat perkara yang banyak namun tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya al-Imam, kita lihat yang keenam disebutkan sini, atau yang kelima, al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitab As-Sunan, beliau juga letak muqaddimah dalam kitab beliau menyebutkan sebanyak 75 bab. 75 bab, 75 topik berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam 75 topik itu mengandungi 675 hadis yang menerangkan tentang kewajipan membesarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, mendampinginya, mengikutinya, dan menerangkan tentang kelebihan orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang dalam menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab-kitab yang kita namakan sebagai kitab-kitab Ummahatul Kutub, iaitu kitab-kitab induk dalam ilmu hadis, semuanya menerangkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk ini yang tajuk yang besar, yang kalau kita lihat Imam Darimi sendiri meletakkan lebih pada 670 hadis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penekanan yang tegas berkaitan dengan sunnah baginda, dan juga memberikan satu ancaman yang keras bagi orang yang menjauhi sunnah Nabi ataupun pergi condong mencari jalan lain selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh di sini lagi Syekh menyebutkan bahawa, kita tengok muka surat 102, selain daripada kitab-kitab induk hadis, selepas daripada zaman pengumpulan hadis, datang ulama-ulama kemudian yang mengumpulkan ataupun yang mengarang kitab-kitab berkaitan dengan akidah dengan diberikan tajuk dengan tajuk As-Sunnah. Kata Syekh, wa ba'da dhalika lamma sunnifat kutubul i'tiqad al-musannadah allati radda biha ahlul ilmi ala ma zahara min al-bid'i fi zamani ashabiha, صدرت هذه الكتب بأبواب تبين مكانة السنة وتظهر منزلتها في الدين وما ينبغي من التمسك بها والتحذير من مخالفتها. Dan selepas daripada zaman kitab-kitab induk, kita didapati bahawa ulama-ulama yang mengarang tentang kitab-kitab akidah, kitab-kitab i'tiqad berserta dengan sanad. Kita dapati bahawa sebelum adanya kitabul i'tiqad yang begini sahaja, kita dapati bahawa pada peringkat kitab-kitab yang awal, semua pandangan berkaitan dengan akidah ada sumbernya, iaitu berserta dengan sanad. Ini sangat penting sebab persoalan akidah bukanlah ilmu berkaitan dengan ilmu akal. Perkara akidah ialah berkaitan dengan berita terhadap perkara ghaib. Ilmu akidah berkaitan dengan khabar-khabar, berkaitan dengan syurga, neraka, berkaitan dengan keimanan dengan Allah, dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, rasul-rasul yang merupakan semuanya merupakan perkara ghaib. Beriman terhadap perkara ghaib, kita tidak akan dapat memahami berita atau mengetahui berita terhadap perkara ghaib kecuali melalui yang maha mengetahui ghaib, itu melalui Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali berita yang Allah beritahu melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab akidah, kita dapati bahawa ulama-ulama yang awal, tatkala mereka karang kitab-kitab akidah, mereka bawakan pandangan tersebut berserta dengan sanad. Sanad kepada siapa? Sanad kepada Rasulullah, sanad sampai kepada sahabat, sanad sampai kepada pandangan tabi'in dan ulama tertentu. Nak beritahu bahawa ilmu akidah bukanlah ilmu logik, bukan ilmu menggunakan akal, kerana kitab-kitab ini mengandungi sanad yang terpelihara. Jadi pandangan-pandangan akidah merupakan pandangan-pandangan yang kita warisi daripada ulama-ulama terdahulu. Okey, kata Syekh, selepas dikarang kitab-kitab akidah, didapati bahawa pengarang-pengarang kitab akidah yang usul akidah sebelum wujudnya golongan-golongan yang menyeleweng dalam bab akidah,
Didapati bahawa pada tiap-tiap mukadimah kitab-kitab tersebut, mereka telah menerangkan, telah memulakan tentang tajuk yang sangat penting, iaitu tajuknya ialah Makanatus Sunnah, kedudukan sunnah Nabi SAW. Sebab kenapa boleh timbulnya ahli bid'ah, kenapa boleh timbulnya golongan Mu'tazilah, kenapa boleh timbulnya golongan Jahmiyah, golongan Murji'ah, ada juga golongan-golongan lain yang lain dalam masalah akidah atau dalam masalah bid'ah, dalam masalah ibadah. Puncanya mereka tidak melazimi, iaitu tidak betul-betul mendampingi sunnah Nabi SAW dan mengikutinya, malah mereka mendahulukan qiyas, akal mereka atau cara fikir mereka melebihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kita rujuk kepada kitab-kitab yang induk dalam hadis, iaitu kitab Sunan Sittah dan juga kitab-kitab sunan yang lain, sekarang kita tengok pada karangan-karangan ulama yang menerangkan tentang kitab akidah, kitab-kitab induk dalam masalah akidah, iaitu yang menerangkan tentang kedudukan hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW pada tiap-tiap awal kitab, pada mukaddimah kitab. Okey. Dan sebabnya kenapa ulama mengarang kitab-kitab ini dan meletakkan mukaddimah, kata Syekh, wasababu fi tasdirihim hadhihi alkutub bihadhihi alabwab, sebab dan punca ulama ketika mengarang kitab akidah kemudian memulakan kitab akidah itu dengan mukaddimah menerangkan tentang wajibnya berpegang dengan sunnah atau wajibnya mengagungkan sunnah Nabi SAW. Sebabnya adalah annahum alimu anna khilafa man khalafa sunnah min ahli al-kalam nasha'a min ilmi al-kalam al-mubtada' alladhi anhu nash'at usulul bid'ah. Puncanya kerana ulama yang karang ilmu akidah mereka tahu bahawa golongan yang telah menyelisihi sunnah di kalangan ahlul kalam, mereka telah memulakan penyelisihan tersebut dengan mendalami ilmu kalam yang mubtada', yang diada-adakan, yang mana alladhi anhu nasha'at usulul bid'ah, daripada ilmu itulah timbulnya masalah-masalah usul, masalah-masalah asas dalam berlakunya bid'ah, masalah-masalah asas dalam bid'ah. Kanafyu sifat, seperti menafikan sifat. Kita dapati bahawa ahli kalam semua sekali menafikan sifat. Cuma mereka bertahap-tahap. Kita dapati bahawa golongan Jahmiyah mereka menafikan asma' dan sifat. Golongan Mu'tazilah menafikan sifat, mengisbatkan isim tapi menafikan semua sifat. Dan golongan-golongan yang datang selepasnya, mereka menafikan sebahagian bersifat dan menerima sebahagian sifat. Dan mereka, kenapa mereka menafikan sifat? Puncanya kerana mereka mendalami ilmu kalam yang diambil daripada kaedah-kaedah yang disaring daripada ilmu falsafah yang diterjemahkan daripada kitab Yunan, dan mereka menggunakan kaedah-kaedah akal dalam memahami suatu kewujudan. Akhirnya mereka menafikan kewujudan sifat Allah hanya kerana lafaz dan kalimah ataupun perkataan yang mensifatkan sifat Allah, dan sifat itu wujud pada makhluk. Contohnya bila kata Allah Maha mendengar, mereka dapati bahawa makhluk juga mendengar. Mereka tidak beriman dengan ayat Allah, malah mereka menafikannya atau mentakwilkannya. Akhirnya kita dapati bahawa golongan al-kalam seperti Mu'tazilah dan sebagainya, mereka menafikan sifat. Kerana puncanya kenapa? Puncanya kerana mereka mendalami ilmu kalam, yang ilmu kalam itu berasaskan kepada kaedah yang diwujudkan untuk memahami sesuatu kewujudan, dengan dikiaskan kepada kewujudan makhluk. Kerana pada asalnya ilmu falsafah ataupun ilmu sains ni membicarakan tentang kewujudan makhluk. Tentu Syekh kata, kalau kita lihat kepada kitab-kitab sunnah, mereka akan memulakan mukadimah kitab mereka dengan satu bab yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW dan kewajipan berpegang dengannya dan menjauhi bid'ah dalam agama, dan sama ada dalam bab amali, dalam bab amalan, ataupun dalam bab i'tiqad, iaitu dalam bab akidah, hendaklah kita melazimi sunnah Rasulullah SAW. Puncanya kenapa? Kerana punca kesesatan itu mereka mendalami ilmu kalam, dan ilmu kalam adalah ilmu yang dihukumkan sebagai ilmu yang bid'ah, atau dikatakan ilmu yang baru. Dan tidak betul kalau ada yang mendakwa bahawa ilmu kalam tidak mendatangkan perkara yang baru. Tidak. Ilmu kalam ada perkara yang ditakrirkan yang lama, ya ada part yang benar, namun banyak perkara yang salah yang terkandung dalamnya, yang mana pun asasnya adalah kepada bab penafian sifat Allah Subhanahu wa taala dan bab pentakwilan terhadap beberapa perkara ghaib yang diberitakan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga al-qadar, wujudnya penafian terhadap qadar, iaitu qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala datang daripada ahli kalam. Dan puncanya ialah kaedah-kaedah yang diwujudkan oleh ahli kalam di kalangan golongan Mu'tazilah. Maka ulama menulis kitab-kitab yang bertajuk, sebab tu kitab-kitab akidah, pada kitab-kitab awal akidah tajuknya ialah As-Sunnah. Tuan-tuan kalau jumpa kitab-kitab tajuknya As-Sunnah, seperti kitab-kitab yang akan kita bacakan sebentar lagi, tajuknya bukan membincangkan tentang sunnah harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya ialah membincangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tajuknya membincangkan tentang akidah, berbincang tentang tauhid. Kerana pada zaman tersebut istilah sunnah digunakan pakai untuk menolak ataupun untuk membezakan golongan ahli sunnah dan ahli bid'ah dalam masalah akidah. Kerana pada zaman tersebut akidah dalam bab bid'ah bermula dengan bab akidah sebelum adanya bid'ah dalam bab ibadah. Okey, kita tengok seterusnya. Kata Syekh, siapakah ulama yang mengarang kitab-kitab kutubus sunnah ini? Syekh kata pertama, wa min haula'i al-imamu Abu Ahmad bin Amr atau bin Amr bin Abi Asim, iaitu Ibn Abi Asim. Antara ulama yang paling awal yang mengarang kitab tajuk khas berkaitan dengan ilmu akidah yang dinamakan kitabnya sebagai kitab As-Sunnah ialah Al-Imam Ibn Abi Asim yang meninggal pada tahun 287 Hijriah. Ini kitab khas. Yang sebelumnya ialah kita kedapati bahawa perbincangan masalah akidah wujud dalam kutubus sunnah, dalam kitab-kitab ummahatul kutub, dalam kitab-kitab sunan, kita dapati dalam riwayat-riwayat. Namun yang tulis secara khusus, antara yang paling awal yang kita temukan ialah kitab Ibn Abi Asim yang meninggal pada tahun 287 dengan kitab yang diberikan judul As-Sunnah. Antara bab-bab yang dibincangkan dalam kitab ini, antaranya babus sadis, al-babus sadis, bab yang ke-6, bab ma yajibu ay yakuna hawal mar'u taba'an lima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang dibincangkan kitab ini ialah bab hendaklah hawa nafsu seseorang itu atau kehendak seseorang itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk yang sangat penting. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan adanya kehendak dan keinginan. Kehendak dan keinginan. Kita ada hati, kehendak, keinginan. Dan secara asalnya kita ni mempunyai keinginan yang suka menyalahi dan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, akal kita tahu bahawa perintah Allah adalah Allah tidak memerintahkan kecuali perkara yang baik. Dan Allah tak akan larang kecuali perkara yang buruk. Namun keinginan kita, kesukaan kita lebih fokus dan tertumpu kepada apa yang menyelisih sunnah. Contohnya, kita dapati bahawa dalam bab amalan, dalam sehari semalam Allah Subhanahu Wa Taala hanya memerintahkan kita mendirikan solat 5 waktu yang wajib. Solat 5 waktu. Dan selain pada waktu 5 waktu yang diwajibkan, kita diberikan kebebasan untuk beramal, untuk buat apa sekalipun. Sama ada kita nak fokuskan kepada amalan dunia atau kita tambahkan dengan amalan sunat berkaitan akhirat atau perkara lain, yang wajib hanya 5 waktu. Namun ketika kita beraktiviti, kita dapati bahawa kita boleh cycling. Kebetulan hari ini saya tersaudkan ada orang bersenam, ada orang pergi buat pelbagai perkara aktiviti yang lasak. Mereka tak merasa penat dan susah. Berbeza dengan keadaan bila mereka mendengar laungan azan. Mereka boleh beraktiviti, mereka boleh naik basikal, mereka boleh berlari, mereka boleh buat perkara yang susah. Tapi bila dengar suara azan, mereka menjadi sangat lemah. Bukan sebab solat itu susah. Tuan-tuan, solat bukan suatu perkara yang susah. Namun ianya merupakan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sama juga seperti zakat. Kita dapati orang-orang kaya, tiap-tiap hari mereka uploadkan gambar mereka dengan makanan-makanan yang mewah, dengan kenderaan-kenderaan yang mewah, dengan memiliki segala jenis kemewahan, dan mereka berbangga dengan harga barang yang mereka miliki, yang harga yang mahal, yang mereka bangga dengan alat-alatan yang berjenama mahal, dan mereka merasakan bahawa itu suatu kepuasan dan mereka merasa mereka mampu. Namun tatkala disuruh untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat,
Kita dapati orang yang sama yang boleh mengeluarkan wang begitu banyak dalam perkara-perkara yang umum, apabila berkaitan dengan perintah Allah, mereka merasa berat. Puncanya kenapa? Sebab hati pada asalnya tidak suka untuk buat apa yang Allah suruh. Sama juga bab larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk makan dan minum apa sekalipun yang berada di atas muka bumi ini, dengan dikecualikan beberapa perkara yang memudaratkan. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Allah suruh makan dan minum. Dalam bab minuman sebagai contoh, Allah cuma melarang satu minuman, iaitu arak. Minuman yang lain, sama ada air yang mutlak, yang ada air yang asal keluar daripada bumi, ataupun air yang keluar daripada jus, air buah-buahan, ataupun air berbentuk jus, iaitu yang diperah daripada buah-buahan itu sendiri, atau daripada akar kayu, atau daripada daun-daun pohon sebagainya, Allah berikan kebebasan. Kita dapati bahawa terdapat berpuluh ribu jenis minuman yang dibenarkan. Allah cuma larang arak. Cuma manusia suka kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tatkala mereka bersukaria, tatkala mereka meraihkan kejayaan mereka, iaitu mereka meraihkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka raikan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kenapa? Kerana hati yang Allah Subhanahu jadikan bahawa hati ni suka terhadap apa yang Allah larang. Sebab tu kita diciptakan ke dunia untuk diuji. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita buat perintah Allah? Allah perintahkan supaya kita dahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita. Dahulukan perintah Allah daripada apa yang kita ingin lakukan. Dahulukan larangan Allah daripada apa yang kita suka. Sejauh asa, walaupun kita sangat suka pada satu perkara, tapi kalau Allah larang, kita tinggalkan. Hendaklah kita tundukkan hawa nafsu kita dan jadikan hawa nafsu kita itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peringkat awal kita akan merasa susah dan berat, dan semua orang akan merasakan perkara tersebut. Semua manusia susah untuk bangun qiyamul lail. Semua orang susah untuk bangun solat subuh berjamaah di masjid. Semua orang susah untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia susah untuk memperbanyak bacaan Quranul Karim. Namun yang perlu kita lakukan ialah buang sifat tidak suka tadi. Buang sifat susah tadi. Jangan jadikan agama sebagai susah. Kita hendaklah mendahulukan kehendak Allah. Solatlah walaupun dalam keadaan kita berat. Bangunlah qiyamul lail walaupun dalam keadaan kita penat. Walaupun kita tidak suka, bangunlah qiyamul lail. Bacalah Quran walaupun dalam keadaan kita banyak, kita suka, lebih suka baca yang lain. Apabila kita paksa hawa nafsu kita buat apa yang Allah suruh, makin lama makin datang kemanisan, akan datang kemanisan iman. Orang yang paksa diri dia solat dan ketika awal dia merasa sangat berat, kemanisan iman itu hanya didapati oleh orang-orang yang berusaha bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sangat pelik bagi sebahagian daripada kumpulan, mereka menyatakan bila cerita tentang salat, tentang susahnya untuk dapat khusyuk, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tidak salat. Dan mereka salat pada mereka hanyalah salat dengan niat. Salat dengan niat kerana dengan alasan yang tidak munasabah. Mereka katakan kalau salat dengan perbuatan mungkin boleh berlakunya riak kerana manusia melihat apa yang kita lakukan. Kita kalau salat dengan berzikir, dengan kita baca, benar-benar kita baca, mungkin ada telinga yang mendengar, akhirnya jadi sum'ah. Jadi penyelesaian mereka buat macam mana? Hendaklah kita salat dan berzikir dengan niat. Ini suatu penyelesaian yang bodoh yang dilakukan oleh golongan-golongan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita rasa berat dalam beramal ibadat, lakukanlah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan khusyuk. Maksudnya untuk sah salat tidak Allah wajibkan khusyuk, Allah wajibkan kita cukup rukun, cukup syarat, namun khusyuk itu merupakan tuntutan dan kesempurnaan. Khusyuk itu perkara yang dituntut dalam kesempurnaan. Namun untuk sah salat sah. Sebab itu pada peringkat awal, tiap-tiap orang memulakan solat memang keadaan berat. Maka solatlah ikut kemampuan kita dan perbaikilah solat dari hari ke hari sehingga mencapai level yang tinggi, iaitu solat yang mencapai martabat ihsan. Solat yang umum, martabat Islam. Kemudian kita tambahkan ilmu, tambahkan pengetahuan tentang solat sehingga solat kita mencapai martabat iman, dan berusahalah, lazimilah solat tersebut dan tundukkanlah hawa nafsu sehingga kita dapat merasakan kemanisan iman yang dinamakan sebagai martabat al-ihsan. Okey.
Lepas tu bab pertama dalam kitab Al-Imam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Asim, bab yang ke-6, yang bukan pertama, bab yang ke-6, beliau mengatakan bab ma yajibu ay yakuna hawal mar'i taba'an lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan bahawa seseorang itu wajib menjadikan hawa nafsunya menjadi pengikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dahulukan hawa nafsu. Walaupun kita tahu hawa nafsu kita tak suka buat apa yang Allah suruh, tak suka tinggalkan apa yang Allah larang, suka kepada perkara yang haram, nafsu kita tak suka percaya terhadap dalam apa yang Allah beritahu. Dalam bab akidah juga sama. Bab akidah, apa yang Nabi bawa kadang-kadang kita rasa susah nak percaya. Kadang-kadang percaya, tapi kita tak rasa cukup dengan apa Nabi beritahu. Dalam masalah akidah kita cuba membincangkan perkara yang tak diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita perlu mempunyai satu adab apa dia, kita tahu bahawa akal kita terhad, maka dalam bab akidah kita hanya menerima ilmu daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tak sampaikan kepada kita bukanlah suatu perkara yang penting untuk kita ketahui, malah setengah pada bab dia akan membawa kepada kerosakan, seperti mana bab asma sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun bab berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, iaitu sesuatu perkara yang akan berlaku, tidak perlu kita bincangkan kerana perkara itu tidak membawa kepada kebaikan. Kita hanya sampaikan berita, faham berita apa yang Allah beritahu, faham maknanya, dan bersedialah dengan melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bincangkan tentang apa yang akan berlaku dengan pelbagai perkara yang kita cuba buat andaian menyebabkan adanya kesalahan, dan bukan sekadar timbulnya suatu kesalahan sekiranya bukan sekadar kita buat teka-teki ataupun kita cuba meneka. Saya tak nak komen tentang banyak yang berlaku, tapi dapati bahawa sebahagian daripada orang ketika mensyarahkan peristiwa-peristiwa akhir zaman dan sebagainya, seolah-olah mereka telah menetapkan tidak salah untuk berhati-hati ataupun untuk takut terhadap berlakunya beberapa peristiwa akhir zaman yang mengusik agama kita, namun bukan dengan cara menetapkan bahawa apa yang Nabi sebutkan maknanya begini dan begitu, kerana perkara itu akan menghilangkan ruh hadis itu sendiri, menghilangkan kedahsyatan berita-berita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Okey, yang ke-8, bab tsamin dalam kitab Ibn Abil Asim, beliau memberikan tajuk bab fi luzumi sunnah, bab dalam menerangkan tentang kewajipan melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-15, kerana bab banyak, tapi Syekh pilih-pilih bab yang berkaitan. Bab yang ke-15, bab khamis asyar, bab zikru qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala misril bayda wa tahdhiruhu iyyahum ay yughayyiru amma tarakahum alaihi wa amarahu bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di. Bab menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala misril bayda, aku tinggalkan agama ini kepada kamu seperti kain yang putih, atau seperti keadaan yang sangat putih, iaitu agama yang sangat bersih, tidak mempunyai sebarang kotoran. Dan kata Syekh, wa tahdhiru iyyahum ay yughayyiru amma tarakahum alaih, dan sebagai satu peringatan dan satu ancaman terhadap orang-orang yang cuba mengubah apa yang Nabi tinggalkan. Kalau kita tahu bahawa apa yang Nabi tinggalkan pada kita merupakan suatu perkara yang suci dan bersih dan baik, maka jangan kita ubah, jangan kita tambah, jangan kita kurang, kerana apa yang terkandung dalam kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik, itulah yang paling mulia. Dan Syekh sebut banyak lagi, cuma saya nak langkah pada kitab yang kedua. Kitab yang kedua, daripada kitab-kitab yang menulis tentang bab akidah, yang memberikan tajuk tentang memberikan nama tajuk as-sunnah atau as-syariah dan sebagainya, adalah kitab Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah yang meninggal pada tahun 360 Hijriah, beliau telah menulis sebuah kitab yang diberikan tajuk Asy-Syariah. Asy-Syariah dalam kitab ini tidak menerangkan tentang hukum solat dan sebagainya. Asy-Syariah di sini menerangkan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana pada zaman tersebut timbulnya golongan yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan bahawa tauhid itu didapati melalui cara
ilmu laduni dan sebagainya. Akhirnya ada yang menegakkan syariat, maka ulama pada zaman kepada akidah, daripada ulama menulis kitab bertajuk Asy-Syariah, iaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat sempurna yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merangkumi semua bab, tidak ada pemisahan antara syariat dengan cara pengamalan. Dengan erti kata lain, tidak ada orang yang mendakwa bahawa mereka boleh meninggalkan syariat Nabi dengan ikut tarikat-tarikat tertentu. Ini cara yang sebab tu Syekh rahimahullah menulis kitab akidah dengan memberikan tajuk Asy-Syariah, kerana akidah juga sebahagian daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam bab ini diterangkan tentang banyak bab. Antara bab yang ke-11 menerangkan tentang al-hathu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabih, iaitu bab menggalakkan kita supaya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat-sahabat baginda, wa tarkun nazari wal jidali fi ma yukhaliful kitab wa sunnah wa qaulis sahabah, dan tinggalkan perdebatan, tinggalkan kajian berkaitan dengan suatu perkara yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah dan menyelisihi kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan bab yang ke-12 Syekh sebut fi at-tahdhiri min tawaifi tu'aridu sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah wa shiddatil inkari ala hadhihi at-tabaqah. Bab, iaitu topik yang ke-12 dalam kitab Asy-Syariah yang ditulis oleh Imam Al-Jurri rahimahullah, iaitu satu bab memberikan tahdir, memberikan peringatan tentang bahaya golongan tawaif yang melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berhujahkan Al-Quran, iaitu golongan anti sunnah yang menamakan diri mereka dengan Al-Quran. Dan perkara ini wujud sejak pada zaman dahulu. Ada orang yang oleh kerana mereka jahil tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka tidak mengambil keputusan untuk mempelajari sunnah, malah cara mereka nak tutup kelemahan mereka untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, cukup bagi kami tahu Al-Quran dan kami hanya terima ayat Quran, kerana Quran adalah jelas, sunnah Nabi tidak jelas, ada yang sahih tidak sahih. Hakikatnya kata-kata mereka itu keluar daripada kejahilan mereka. Puncanya kerana mereka tidak mampu membezakan hadis yang sahih dan tidak sahih. Maka sepatutnya mereka perlu berlutut dan mencari ulama untuk mereka belajar dan mendalami ilmu berkaitan dengan apa yang mereka jahil. Namun kerana adanya sifat kesombongan yang ada pada mereka, akhirnya mereka tersesat dengan wujudnya golongan yang tolak hadis. Alasan mereka ialah mereka hanya terima ayat Quran, sedangkan kita dah sebutkan pada perbincangan yang lepas berkaitan dengan kewajipan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kedua sumber ini tidak pernah dipisahkan, tidak boleh dipisahkan, kerana beriman dengan kitab dan sunnah dan juga mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, merupakan rukun pertama daripada rukun Islam, tidak boleh dipisahkan. Bukan berarti rukun pertama ucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tidak. Rukun pertama mengucapkan dua kalimah syahadah. Nak jadi orang Islam, perlu melengkapkan kelima-lima rukun. Dan bagi orang yang menolak sunnah Nabi, mereka tidak sedikit pun menyempurnakan satu rukun. Mereka tidak pun menyempurnakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Okey. Dan antara ulama lain, tuan-tuan, kalau bagi yang sebahagian sahabat-sahabat yang buat nota, kitab-kitab yang penting, pertama kitab Ibn Abil Asim yang bertajuk As-Sunnah, Kitab As-Sunnah. Yang kedua kitab Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab dia bertajuk Asy-Syariah. Kemudian ketiga, antara kitab-kitab akidah yang menerangkan tentang kedudukan sunnah pada mukadimah, dalam mukadimah kitab mereka ialah kitab yang dikarang oleh Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Ukbari, iaitu kitab Al-Ibanah. Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari yang meninggal pada tahun 387 telah menulis sebuah kitab yang bertajuk Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaqil Madhmumah, iaitu kita kenal sebagai kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah di sini bukan kitab Al-Ibanah Abu Hasan Al-Asy'ari, itu juga Al-Ibanah. Nama Al-Ibanah yang ditulis oleh Ibn Battah di sini bertajuk Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaqil Madhmumah. Kitab Al-Ibanah itu kitab suatu keterangan tentang syariat
kumpulan yang terselamat iaitu Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah, dan menjauhi kumpulan yang tercela iaitu ahli bid'ah selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab kedua kata Syekh, fakana al-babu tsani minhu, bab yang kedua dalam kitab Ibn Battah ini iaitu kitab Al-Ibanah, tajuknya ialah fi dzikri ma ja'at bih sunnah min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat tahdhiri min tawaifi yu'ariduna sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Bab menerangkan tentang sunnah Nabi, sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati, dan hendaklah menjauhi golongan-golongan yang memusuhi ataupun berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berhujah dengan Al-Quran Karim, iaitu menerangkan tentang menolak golongan anti hadis. Kemudian bab yang kelima, apa yang beliau sebutlah bab ma umira min at-tamassuki bis sunnati wal jamaah wal akhdhi biha wa fadlu min luzumiha. Bab apa yang diperintahkan dalam syarak untuk berpegang teguh dengan sunnah wal jamaah, dan diperintahkan untuk kita mengambil dan berpegang dengan sunnah dan melaziminya. Okey, itu kitab yang ketiga, yang mana mukadimahnya menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW. Kitab yang keempat daripada kitab-kitab akidah yang awal, kitab-kitab akidah yang berserta dengan sanad, kitab-kitab Al-Musannadah berserta dengan sanad, akidah berserta dengan sanad. Yang keempat ialah kitab yang ditulis oleh Abul Qasim Hibatullah Ibn Hasan Al-Lalikai yang meninggal pada tahun 418 Hijriah, iaitu ataupun kita kenal dengan kitab Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menulis kitab yang bertajuk Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah min al-Kitab wa Sunnah wa Ijma'is Sahabah wa Tabi'in min ba'dihim, atau kita kenal sebagai ringkasnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Lalikai, beliau telah dalam mukadimah beliau telah menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awal-awal kitab beliau telah membawa riwayat-riwayat yang banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggalakkan atau dalam penggalakan terhadap berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, dan berpegang teguh dengan asar sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama dan selepasnya, dan hadis-hadis yang mencela orang-orang yang menjauhi sunnah Nabi dan menjauhi ulama, iaitu yang terkeluar daripada al-jamaah, iaitu golongan yang golongan khawarij ataupun golongan mu'tazilah sebagainya, orang yang keluar daripada jamaah muslimin. Ini ialah kitab yang keempat yang disebutkan oleh Syekh, yang bertajuk Syarah Usul I'tiqadi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua kitab ini perlu diadakan pengajian, perlu kita buka semula, perlu diadakan daurah-daurah berkaitan dengannya, kerana ia kitab-kitab yang sangat penting dan diperlukan pada zaman ini untuk kita kembali memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kepada pandangan ulama, cara fahaman ulama-ulama salaf dahulu. Mungkin juga datang memberikan pendirian kita. Bila kita tengok baca kitab-kitab ini, kita tahu bahawa macam mana ulama sangat berhati-hati ketika mereka berbicara tentang masalah-masalah akidah dan berbicara tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kitab yang kelima yang disebut oleh Syekh antara kitab akidah yang menerangkan tentang kepentingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kitab Abul Fathi Nasr bin Ibrahim Al-Maqrisi. Nasr bin Ibrahim Al-Maqrisi, iaitu Al-Maqrisi, beliau tulis kitab yang meninggal pada tahun 490 Hijriah. Beliau telah menulis kitab yang bertajuk Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Kitab yang bertajuk Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Al-Hujjah terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dipanggil sebagai Al-Mahajjah. Dalam kitab ini beliau telah memulakan kitab beliau dengan 8 bab. 8 bab. Bab pertama apa tajuknya? Bab ma aujaballahu azza wa jalla ala jami'il ummah min qabuli awamir rasul wa nawahi. Bab kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke atas seluruh umat untuk menerima perintah-perintah rasul dan larangannya. Qabul artinya apa? Menerima. Bukan arti terima begitu saja. Terima artinya terima perintah, artinya buat. Terima larangan artinya tinggalkan. Dan wajib kita terima, walaupun perintah itu merupakan perkara yang kita tidak suka.
ataupun larangan itu merupakan perkara yang kita suka, namun oleh kerana perintah kita wajib menerimanya dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Taala atau Nabi larang. Dan bila kata bab terima, suatu arahan yang diterima iaitu arahan daripada atas. Apa daripada atas? Arahan daripada pihak atas. Kalau di pejabat, kita akan ikut perintah bos kita, ikut perintah ketua jabatan kita. Kita tak suka ikut perintah hanya sekadar Pak Gad. Kita tak suka yang bawah. Sebab apa? Sebab kita rasakan bahawa kita lebih tinggi. Dalam agama, kalau perintah itu datang daripada Rasulullah, hendaklah kita letakkan ia di tempat yang tertinggi. Maka hadis Nabi itu suatu perkara yang tinggi. Bila Nabi suruh, kita perlu tunduk dan taat. Bila datang suatu perintah untuk beramal daripada orang-orang yang tidak selayaknya mengeluarkan perintah, seperti ada orang yang mereka cipta suatu amalan kemudian perintahkan kita untuk beramal dengannya, kita tolak. Sebab apa? Sebab memang dia tidak ada hak untuk memerintahkan kita. Dalam beramal, kita hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pertama. Bab pertama dalam kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Bab yang kedua, beliau meletakkan bab bayanu qaulillahi ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bab menerangkan makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bercakap dengan hawa nafsu. Semua itu merupakan wahyu yang diberitakan kepadanya. Bab ketiga, bab thawabu man wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi wa lam yukhalifhu fi sunnatihi. Bab pahala bagi orang-orang yang orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arahan dan larangannya, dan tidak menyelisihi mana-mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bab kaunu qabuli sunnah wa taslim biha. Bab wajib menerima sunnah dan menyerahkan kepadanya. Merupakan fi sihhatil iman. Dalam bab wajib terima sunnah dan menyerah padanya, syartaini fi sihhatil iman, merupakan dua syarat untuk iman kita sah, untuk sahnya iman seseorang. Bab yang kelima, bab qauli tamassuki bis sunnah bil aural iman. Bab berpegang kepada sunnah. Berpegang kepada sunnah itu merupakan tali ikatan kepada keimanan seseorang. Yang keenam, bab wujub taslim li sunnah wa ta'miruha wal inqiyadu laha. Bab wajib menyerahkan diri terhadap perintah sunnah dan patuh kepadanya. Bab yang ketujuh, ke-8 semua sekali cerita tentang sunnah dan menjauhi kesesatan yang dilakukan oleh golongan ahli bid'ah. Tuan-tuan boleh rujuk daripada nota buku surat 105 bagi yang lihat, dan kita perlu selesai dalam sekarang ni pun selesai. Izinkan saya untuk habiskan tentang kitab-kitab ini sedikit. InsyaAllah satu kitab lagi. Kemudian saya buka soalan. Sekiranya ada soalan, tuan-tuan nak bertanyakan tentang tajuk. Kalau tajuk ini mungkin agak berat bagi orang yang baru dengar, tapi sebenarnya dia tidak berat. Dia hanya menerangkan tentang sumber-sumber yang boleh kita ambil, sumber-sumber yang boleh kita rojok ketika kita ingin berbicara tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang keenam daripada kitab-kitab akidah yang menerangkan tentang kedudukan sunnah ialah kitab Qawamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad At-Tamimi Al-Asbahani, iaitu satu kitab yang meninggal pada tahun 535, yang diberikan tajuk Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah. Tajuk lebih kurang sama dengan kitab Al-Maqdisi tadi, kitab Al-Asbahani, iaitu Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah. Kitab ini antara kitab yang sangat penting. Kitab-kitab yang bila kita baca, kita akan dapati bahawa masalah yang berlaku pada umat sekarang telah disebutkan, dibincangkan ulama terdahulu, dan mereka telah memberikan jawapan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Okey, antara bab yang disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidah Ahlussunnah, atau kitab Al-Hujjah oleh Imam Al-Asbahani, ialah bab tawqiri ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'arida bi syai'in min al-maqayis.
Bab hendaklah agungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sedikit pun diselisihi oleh sebarang jenis logik akal yang menggunakan kias. Jangan sampai logik akal kita berfikir, Allah berikan kebebasan untuk berfikir, tapi kebebasan itu tidak sampai kepada tahap untuk kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan oleh Syekh, iaitu kitab Al-Hujjah. Thumma, kemudian bab seterusnya adalah bab fit tamassuki bis sunnah. Bab dalam menerangkan wajib berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh detailkan dalam bab ini tentang bab tahzir atau peringatan keras terhadap orang-orang yang tolak hadis, peringatan keras terhadap orang-orang yang menolak pandangan ulama-ulama terdahulu dan sebagainya, dibincangkan oleh Syekh rahimahullah. InsyaAllah sampai di sini. Pada minggu depan kita akan bincangkan juga kitab-kitab yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab-kitab adab. Tadi kita dah bincangkan kitab-kitab sunnah, iaitu kitab Sunan Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Kemudian kitab Ad-Darimi, itu kitab-kitab yang kitab hadis. Kemudian kitab yang kedua ialah kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah yang disebutkan sini 6 contoh kitab akidah yang berserta dengan sanad, yang mana mukaddimah dan bab-babnya menerangkan tentang kedudukan sunnah. Pada minggu depan kita akan cuba sebut kita baca apa yang saya sebut, iaitu tentang kitab-kitab adab, kitab-kitab adab riwayah, kitab-kitab adab menuntut ilmu, yang mana pada mukadimah kitab atau pada sebahagian daripada bab-babnya menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk pada karangan-karangan ulama yang mutaakhirin, iaitu ulama-ulama yang datang pada kurun yang ke-10 daripada Imam Suyuti, zaman Al-Imam Sindi dan sebagainya, sehinggalah pada zaman kita sekarang, iaitu kitab-kitab yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh akan buat kesimpulan daripada kitab yang beliau sebutkan semua tadi, iaitu berpuluh-puluh kitab yang disebutkan sebelumnya. Beliau buat kesimpulan tentang hadis-hadis berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandungi beberapa aspek yang beliau akan terangkan nanti, yang kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu depan. Kemudian barulah kita masuk tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, sekiranya ada soalan, ada pandangan dan sebagainya, tuan-tuan boleh kemukakan dan saya akan cuba semak apa yang tuan-tuan sebutkan. Okay, saya mohon maaf, mungkin setting saya tak dapat membaca apa yang tuan-tuan berikan. Tapi insya-Allah saya akan baca. Sekiranya ada tuan-tuan boleh kirimkan secara peribadi ataupun letakkan komen di bawah. Saya akan jawab sekiranya ada soalan pada pertemuan akan datang, insya-Allah, pada komen video ini. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian. Sesungguhnya yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kelemahan saya tersebut, dan Allah jadikan kuliah kita pada malam ini antara kuliah-kuliah yang akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wa sallallahu alaihi wasallam. Sekali ini wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.